Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin wa sayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Alhamdulillahi ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Jangan lupa share, jangan lupa komen dan teruskan menonton. Mudah-mudahan mendapat kebaikan dan juga ganjaran pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini. Kak Zah, Kak Rohayu, Abdul Wahid, Bazid Aziz daripada Muar, Kak Fatimah Abdul Rahman, Kak Sabariah Abu Samad, Muhammad Syazwan daripada Labuan, Abang Hang Kasyaf daripada Wangsa Melawati, Kak Jamalia Rahmat, Nani, Noili. Tak ada lambatnya, baru start ni. Saya yang start lambat kan. Sebab saya sebut 9-10, 9 suku macam tu lah. InsyaAllah. Kak Sabariah Abu Samad, Ustazah Tayyibah Sanawi, Umi Kalsum, Kak Rohana Rejab, Kak Jamalia Rahmat, Nur Arzimah Muhammad Arifin, Acik-acik, Tuan Haji Ismaiddin daripada Sungai Petani, Rozita Ita. Waalaikumsalam. Alright, teruskan share, mudah-mudahan menambahkan lagi ganjaran-ganjaran pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Alwi Bakri Ludin, terima kasih banyak bersama malam ni. Baik, malam ni
saya tak baca hadis. Sebab saya terjumpa apa yang saya pernah post dalam Facebook pagi tadi kan. Saya memang pagi-pagi kalau lepas subuh selesai semua tu, saya akan post ke Facebook kan, mutiara kata apa semua tu lah, yang macam biasa tu. Dan habis tu saya akan tengok Facebook kan, dia ada simpan kita punya memori Facebook. Jadi saya terjumpa satu kata-kata yang pernah saya post pada 20 Januari. Hari ni 20 kan? 20 Januari 2010. 11 tahun yang lepas. Jadi saya terjumpa kata-kata tu, macam best juga untuk kita bincang-bincang ringkas pada malam ni, iaitu pesanan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali ni siapa? Sahabat Nabi, merangkap menantu Nabi SAW, sebab dia berkahwin dengan anak perempuan Nabi yang bernama Fatimah, dan beliau juga adalah sepupu kepada Nabi SAW kerana ayahnya tu pakcik Nabi lah, kan? Ayahnya pakcik Nabi, betul kan? Ali bin Abi Talib, betul lah. Jadi apa yang Sayyidina Ali pesan, very simple, sangat ringkas kan. Sekejap ni. Okey. Sangat ringkas untuk kita ambil kefahaman. Ada dua poin besar yang Sayyidina Ali pesan pada kita. Yang pertama, barang siapa yang menuntut ilmu, bererti dia sedang mencari syurga Allah. Saya ulang balik. Tolong catat sikit dah. Tulis dekat komen tu. Barang siapa yang menuntut ilmu, bererti dia sedang mencari syurga, ataupun dia mencari syurga. Satu. Dan yang kedua, barang siapa yang melakukan dosa atau berbuat dosa, bermaksud dia mencari neraka. Boleh dapat tu. Siapa yang mencari ilmu, bererti dia sedang mencari syurga. Siapa yang melakukan dosa, bererti dia sedang mencari api neraka. Wal'iyazubillah. Jadi ini benda yang kita nak sembang-sembang santai malam ni secara ringkas. Bunyi ringkas lah, tak tahu berapa saat lagi kan, pada malam ni, supaya apa yang kita buat setiap hari tak akan tersasar daripada jalan yang tidak sepatutnya. Biar kita on track, atas landasan yang betul, insya-Allah. Baik, terima kasih Ahmad Soleh, Kak Jamalia Rahmat, Abang Zulkanan Syari, orang kuat kita CMB, Habibah Abdullah, Kak Syam, Noraida Bidin daripada Port Klang, Halimah Muslimin, Waalaikumsalam. Kak Syam terlewat sikit, tak ada masalah. Neni Rose, Kak Zaleha Adnan, Kak Zah yang mencatat di situ, UTS mencatat, terima kasih. Kak Sabariah, Abu Samad, Nur Hayati Mak Saad, Kak Rohayu juga mencatat di situ. Terima kasih banyak. Kak Syam, Eda Nur Shima Abdul Hamid, Waalaikumsalam. Terima kasih Neni Ros, Tuan Haji Ismailuddin juga mencatat di situ. Baik, saya sambung sikit. Pertama, kata Sayyidina Ali, siapa yang cari ilmu, menuntut ilmu,
ibarat dia sedang menuju syurga Allah. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin, apa yang kita buat setiap malam ni, kalau dengan saya setiap malam macam ni lah, kita belajar walaupun online kan. Besok pun Kedah, Pahang apa semua nak PKP pula. Selangor dah habis paruh, sambung pula negeri lain kan. Mungkin sambung-sambung gitulah, lantak ke dia lah kan. Yang penting kelas mengaji kita jalan, kuliah online kita jalan kan. Apa yang kita sedang buat ini sebenarnya, kalau ini yang kita pilih, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, bermakna insya-Allah kita sedang pilih jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan semestinya lah ilmu yang dimaksudkan oleh Sayyidina Ali itu ialah apa sahaja ilmu yang membawa kita dekat dengan Allah, apa sahaja ilmu yang membawa kita ma'rifatullah, boleh mengenal Allah, apa sahaja ilmu yang menyebabkan iman kita boleh bertambah, especially ilmu agama lah, kan, terutamanya pastilah ilmu-ilmu agama, ilmu tauhid yang paling penting sekali, ilmu tauhid atau ilmu akidah, ilmu tasawuf juga penting, mengenal diri, membicarakan soal hati, bab hati kan. Kemudian of course juga ilmu fiqh, ilmu fiqh, bab munakahat, munakahat aja disebutnya dulu, bab muamalatnya, jual beli, sewa, gadai, pajak, apa lagi yang berkaitan lah, termasuk juga jual belinya, sewanya, kemudian muamalatnya, import export, perniagaan, trading, apa sahaja yang berkait dengan perniagaan, itu namanya dia berkait dengan ilmu fiqh. Jadi apa juga yang berkait dengan ilmu agama, itu sebenarnya kita cari jalan untuk ke syurga, insya-Allah. Dan dalam masa yang sama, kita tidak menafikan apa juga ilmu-ilmu dunia yang boleh bawa kita ingat pada akhirat. Tak salah juga kita nak mengaji untuk dunia dan untuk akhirat. Bismillah jalan, bismillah jalan. Tak, sebab apa? Sebab contohlah macam ilmu-ilmu agama kan, ilmu-ilmu agama, kalau kita sebut ilmu-ilmu agama ataupun ilmu dunia ni macam ilmu sains, kan ilmu sains kan dia lebih dekat kita dengan Allah kan. Macam mana baby itu terhasil, macam mana baby membesar dalam perut ibu, dia makan kok mana salurannya kan. Kita mengenal jasad fizikal manusia, daripada kepala sampai ke kaki kita. Ilmu tu baguslah. Paling saya suka ilmu sains, geografi, ataupun dulu kita mengaji ilmu alam, kan. Nak belajar sejarah ke, fizik ke, bio ke, apa benda kimia ke, perdagangan ke, sastra ke, jalan kan. Yang penting ilmu-ilmu itu membawa kita dekat dengan Allah, membawa kita mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal agama, mengenal dosa pahala. Itulah ilmu yang dipanggil sangat bermanfaat. Boleh dapat tu. Maknanya cabangnya tu luas kan. Cabang ilmu tu sangat-sangat luas. Jadi sebab itu first yang Sayyidina Ali sebut tadi adalah belajar ilmu itu jalan, kita sedang memilih jalan ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih Sarbini Muhammad Nur, Abang Razak Johol, Nur Shuliana.
Eda Nur Shima, lewat Ustaz, baru habis kuliah Pak Long. Saya panggil Pak Long lah, kan, Tok Guru Syekh Zainul. Kenal jugalah, rapat juga, rapat tak rapat lah, tapi rapat jugalah. Kan, pernah lah jumpa apa kali kan, menyembang, dia pun kenal saya kenal dia. Itulah Tok Guru kita kan, orang yang lemah lembut je. Okey, Pahang nak PKP, nak buat macam mana UTS, sabar je lah. Rashidah Husin, terima kasih. Rozita Ita, Kak Fatimah Abdul Rahman, Eza Abdul Rahim daripada Sarawak, Kuching, Sarawak. Wawa Fendi, terima kasih. UTS, Alhamdulillah UTS dah tamat ilmu perubatan Islam dan sekarang senang belajar hafazan pula secara online. Tak putus belajar hingga ujung nyawa. Amin. Mudah-mudahan Allah permudahkan. Tahniah lah, UTS dah boleh, insyaAllah lah boleh bantu-bantu berubat-berubat kan, perubatan Islam. Ilmu tu dah dapat, kena dimanfaatkan insyaAllah. Kamarul Farihan Afnani, Waalaikumsalam. Sersema sikit Aizah, InsyaAllah. Kak Shima daripada Singapura, terima kasih banyak. Kak Syam, Ustaz nak tanya, Kak Azhar photostat selawat tafrijiyah tu bagi kawan-kawan Amanat Ikhtiar Malaysia, adakah itu dikira share ilmu? Ya, kan, apa saja yang kita sebar-sebarkan itu dikira sharing, itu dikira menyebarkan ilmu, walaupun just photostat ataupun photostat je, ambil ni selawat baca, ambil photostat kan, sama macam kita copy and paste, macam saya buat setiap pagi tu kan. Bukan kalam saya pun, itu kopi aja. Kopi hantuah dia panggil. Kan terkeluar pula kopi ais kan. Copy and paste. Jadi saya copy, lepas tu kita pastekan dekat Facebook, dekat Twitter ke, dekat mana-mana je lah. Selalu saya buat kat Facebook lah kan. Sebab kata-kata tu sangat indah, saya suka. Jadi itu pun sebarkan. Kadang saya edit lah sikit-sikit nak bagi sedap kan. Kadang bahasanya Indon, kita edit sikit, dimelayukan dia untuk orang Malaysia. Jadi yang paling penting itu juga dipanggil sharing. Sama juga kita postkan jadual kuliah kan. Kita tak cakap apa pun, post dalam grup. Tak cakap apa pun, post saja dalam grup tak. Itu pun share ilmu juga. Kan. Habis saya punya kelas kejap lagi ni. Kejap lagi 9.30 ni 9.30 kan. 9.30 Bro Nasir punya setiap hari Rabu 9.30. Malam ni ada dia, lepas tu Ustaz Huri tu yang nasyid tu, lepas tu DJ Pian, lepas tu Ustaz Zul Pandan, tetamu dia malam ni. Ustaz Zul Pandan ni yang selalu menyanyi-nyanyi juga, sedap suara dia. Kan. Boleh habis kuliah saya kan terus sambung ke situ. Media Jaulah Umi Abi tu kan. Boleh check kat situ lah. Jadi kalau nak menyambung, saya tolong beritahu aja. Kalau ibu-ibu tuan-tuan tengok lepas ni, saya dapat pahala walaupun saya tak tengok. Kan. Kita top-up pahala mana yang boleh. Kan. Apa juga bentuk yang menyebarkan ilmu. Kan Nabi kata balighu anni walau ayah. Sampaikan kepada aku walau sepotong ayat. Jadi ingat tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, tugas kita adalah menyebarkan sebaik dan sebanyak mungkin ilmu-ilmu yang kita boleh sebarkan, insya-Allah. Kita bagi tu dapat pahala dah. Orang tu baca tak baca tu cerita lain. Kan. Kita bagi dah dapat pahala. Orang tu pun ambil simpan elok-elok dapat pahala. Dia baca pula kita dapat pahala lagi. Dia wirid tiap-tiap hari kita dapat pahala. Dia amalkan
Makan tak habis itu je cerita je. Kan? Makan pahala tak habis. Kan? Jadi terbaik lah. Saya tak boleh nak kata apalah. Itu yang the best lah kita mampu buat. Kalau macam kami ni kuliah takat mana boleh kita bercakap selagi tak demam, tak sakit ni, kuliah ajalah. Kan? Itu kelebihan yang kami ada. Kita yang tak mampu nak bersyarah ni, buat cara yang mana kita boleh. Kan? Sebar-sebarkan poster-poster yang menarik ataupun kata-kata hukama ke apa-apa je lah. Share kuliah-kuliah kan. Dapat pahala free. Free kan. Kan mudah dapat pahala tu. Tak. Boleh. Kita share-share je. Okey. Sikit lagi saya nak habiskan. Hari ni macam pendek kan. Yang kedua tadi Saidina Ali pesan, iaitu siapa yang buat dosa, dia sedang memilih jalan ke neraka. Siapa yang buat dosa, dia sedang memilih jalan ke neraka. Wal'iyazubillah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, jaga benda ni. Elak-elakkan buat dosa, elak-elakkan share dosa. Share dosa pun ada tak? Kita share benda-benda yang mendatangkan dosa kan, gambar-gambar yang tak menutup aurat ke apa ke, elak-elakkan lah. Ya, itu soalan seram sikit. Zaman Dajjal, kalau orang yang ikut Dajjal tu, kalau dia Islam, adakah tak terampun dosa dia tu sampai bila-bila? Tak ada ke pintu taubat tu untuk dia? Baik, zaman Dajjal ni dia akan keluar akhir zaman kan. Dia akan keluar akhir zaman. Sebab itu kalau kita baca dia punya proses menjelang kiamat tu, sebenarnya banyak dia punya step kan. Satu je saya nak sebut. Bila Rasulullah SAW sebut la taqumus sa'ah, tidak akan berlakunya hari kiamat itu melainkan yang tinggal di dunia pada masa itu hanya orang-orang jahat sahaja. Saya ulang balik sekali lagi. Tak akan berlakunya hari kiamat melainkan yang tinggal atas dunia besok orang jahat sahaja. Yang baik-baik macam ibu-ibu, semua-semua tuan-tuan, kita lah insya-Allah kan. Selagi ada ni orang baik-baik ni, kiamat tak akan berlaku. Dia ada proses yang panjang tau. Dengan keluarnya Dajjal, lepas tu Nabi Isa datang, Ya'juj Ma'juj, gedebak-gedebuk. Akhirnya bila dah settle semua, Ya'juj Ma'juj pun habis, Dajjal pun habis, tunggu masa nak kiamat saja. Pada saat itu Allah hantar satu angin kan, dia panggil angin macam sepoi bahasa lah kot tu, kalau bahasa kita lah, angin lembut lah, angin lembut. Nabi kata angin itu akan mematikan manusia pada saat itu. Siapa sahaja yang ada iman dalam hati walau secebis, dia akan mati. Dan siapa yang hidup selepas angin tu berlalu, maknanya itulah orang jahat. Dan ketika itulah hari kiamat. Itu jalan cerita tu kita kena tahu tak? Itu kena tahu. Baik, balik ada soalan tadi. Ni pun payah agak nak menjawab ni kan. Balik pada soalan tadi, maknanya sebab itulah Nabi ajar kita doa kan, doa pelindung, minta daripada fitnah Dajjal. Jangan cakap besar. Ada orang kata apa? Dia kata, Ustaz, esok Dajjal keluar kita terajang Ustaz. Kau jangan cakap besar kan. Kita kena ingat, Dajjal ni yang boleh lawan atau fight dia adalah level Nabi saja, iaitu Nabi Isa dibantu oleh Imam Mahdi. Dua orang ni je level yang boleh settlekan Dajjal besok. Setakat kita orang biasa-biasa ni, jangan buat kerja jok kan. Ni tentera Dajjal yang ada sekarang pun kita tak tertepis
kan, dengan hiburan melampau, dengan macam-macam yang ada ni kan, orang panggil tentera Dajjal yang buat kerja jahat sekarang ni, pun kita tak boleh tepis, kita tewas juga, tanggal kopiah apa semua. Tu bapak segala Dajjal keluar besok, kita nak terajang dia. Silap besar lah bang, jangan cakap besar, memang tak lepas punya kan. Jadi mereka yang dah terjebak dengan Dajjal tu besok, kita doakan mudah-mudahan Allah ampun juga dosa mereka dah. Mudah-mudahan. Itu je saya boleh cakap. Terampun ke tidak, itu saya tak tahu. Kan. Jadi pintu taubat masih ada pada saat itu, kecuali dua benda je yang Nabi sebut kan. Makna masa Dajjal keluar tu, katalah dia ikut Dajjal, tiba-tiba dia bertaubat tak? Boleh, tak ada masalah. Mudah-mudahan Allah ampun dosa dia, Allah terima taubat dia. Sebab pintu taubat hanya tertutup ketika dua perkara saja. Pertama, nyawa dah sampai halkum. Orang Arab kata sakratul maut, orang Melayu kata nazak, nak mati, nyawa-nyawa ikan tongkol dipanggil. Kan? Orang kata tengah nyawa ikan. Masa itu orang ternapas dah satu-satu, tercungap-cungap, masa itu bawa nak bertaubat, tak layan lah, tutup lah. Yang kedua, ketika matahari naik daripada barat. Masa itu pun tak boleh. Masa Dajjal tu ada ruang lagi kan, sebab matahari pun tak naik lagi daripada barat masa tu, belum kan. Jadi masih ada ruang. Kalau dia bertaubat, mudah-mudahan Allah terima. Itu saja. Itu bagus soalan tu. Tapi yang paling penting sebenarnya, kita memikir kita ni besok kan. Waktu doa lah, mudah-mudahan tak jumpa Dajjal kan. Kita doa macam tu lah, insya-Allah. Kak Jamalia Sanusi, terima kasih banyak. Buatlah kebaikan, semua itu pahala. Terima kasih UTS. Selawat Tafrijah memang sedap. Semua selawat sedap sebenarnya. Terima kasih kekanda sebaya kita kan. Bos saya lah, Fadil Tuan Haji Said Agil. Kita punya owner besar Al-Hadad Marketing Sdn Bhd. Terima kasih bro. Doakan terbaik untuk saya, selesaikan urusan yang sepatutnya, insya-Allah. Air mata kasih, terima kasih. Air mata kasih, terima kasih. Bolehlah. Kak Fatimah Abdul Rahman, moga kita tak tempuh lah semua tu. Betul kan? Risau dibuatnya kan. Yang ada sekarang pun tak tertempuh tak? Yang ada sekarang pun tak tertempuh. Sebab itu sekarang ni paling penting sebenarnya hubungan kita dengan Allah, tawakal kita pada dia, munajat kita dengan dia kan. Orang kata ikhtiar biasa tu kita dah habis buat dah. PKP-nya, PKPB-nya, PKPP-nya, PKPD-nya kan, SOP-nya, habis ikhtiar dah. Menjadi juga lagi kan. COVID dah hari ni 4000 apa, 4004 ke apa ke, 4006 kot hari ni, walaupun sembuh 2000 lebih kan. Jadi ibarat macam kita keluar merayap ni, COVID tu menunggu je kan. Jadi bismillah, tawakal, bacalah doa-doa pelindung. Itu ikhtiar terbaik kita sebenarnya. Termasuk ni amalkan selawat ni. Tak kira selawat tafrijiah ke, selawat nariyah ke, selawat syifa ke, selawat apa sekalipun, bismillah jalan. Tak, itu link kita dengan Allah, hubungan baik kita dengan dia, kita kena jaga sungguh, Allah akan jaga kita. Sebab itu slogan COVID di Brunei cantik. Kita di Malaysia, kita jaga kita. Di Brunei, Allah jaga kita. Kan jauh perginya tu. Kan kita kena ubahlah benda tu sebenarnya. Kan, biar benda tu dia tertanam dalam minda kita kan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, saya kira itu yang saya nak share sikit pada malam ni. Mudah-mudahan mendapat kebaikan, rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak pada semua yang bersama malam ni, yang share, yang komen, yang menonton, yang mendengar, yang baring, yang terlentang semua. Terima kasih banyak. Kita jumpa malam besok 7.45 malam. Kita baca Yasin malam besok insya-Allah kita baca Yasin 7.45 malam. Saya ada satu benda lah.
nak share mak surat pagi dan petang. Boleh. Bagus juga umur Abu Hurairah daripada jengka kan. Amalkan juga mak surat. Mak Nur Ibrahim baru masuk ada meeting. Wah, hebat tu, orang kuat surau. Suhaimi Jo, terima kasih baru masuk. Alamak, kita nak habis dah ni, tapi tak apa kan, dapat pahala juga no? Ujung-ujung insya-Allah. Baik, saya nak share satu benda lah sebelum saya nak tamatkan. Macam ni, saya rasa baru-baru ni ada juga diwawarkan dan diviralkan dalam grup WhatsApp. Saya rasa satu apps baru namanya Bip kan, Bip BIP BIP. Jadi saya tengok banyak dah yang install, ramai dah yang download, kerana dikatakan Bip itu adalah apps yang dicipta oleh orang Islam kita daripada negara Turki. Dan sebenarnya dia buat tu sebabkan WhatsApp ke depan ni ada benda sikit dia nak upgrade. Dikatakan kebocoran data lah, apa macam-macam lah, ada masalah lah maknanya untuk WhatsApp kita ni ke depan besok. Jadi alternatif yang ada milik orang Islam, Bip. Jadi saya pun dah install semalam, baru install juga semalam, dan saya tengok dia lebih kurang macam WhatsApp juga, best juga. Jadi saya nak cadang kepada semua yang selalu ikut kuliah saya ni, lepas ni boleh terus install, dan saya cuba akan create satu grup kuliah kita melalui Bip itu. Maknanya orang kata kita pelan-pelan kayuh berhijrah dari WhatsApp ke Bip. Dia lebih kurang sama je kan. Sekejap saya tunjuk. Dia macam ni kan, dia kala-kala biru macam ni. Dia lebih kurang aja macam WhatsApp juga. Ni banyak. Lepas tu dia yang menariknya sebab satu grup dia boleh maksimum 1,000 orang. Dia tak macam WhatsApp. WhatsApp boleh 250 aja kan. Ni dia boleh 1,000 orang satu grup. Kan best tu kan. Kita longgok 1,000 orang, kita tembak satu grup, senang. Apa-apa info kita tembak dalam ni. Jadi saya cadang lah, bukan wajib, sebab insya-Allah saya akan bagi linknya besok. InsyaAllah saya cuba createkan malam ni ke. So linknya besok lepas baca Yasin ke kita akan lancarkan. Kita akan share dalam komen besok. So mungkin tuan-tuan ibu boleh tekan link tu terus masuk grup. Tapi syarat dia kita kena install dulu. Tu sebab saya kata install hari ni kan, atau besok kita install. Jadi malam besok kita dah boleh tembak dalam boleh create dalam grup Bip dia panggil. Dia punya bunyi pun sedap, bip macam burung Woody Woodpecker. Cerita kartun dulu kan. Bunyi notification dia pun bip macam tu kan. Jadi itu cadangan sebab kita nak beralih daripada WhatsApp ke tu kan. So kita gunakan aplikasi orang Islam yang ada ni, insya-Allah kita boleh manfaatkan. Dia punya kalau Google nak download dia keluar macam ni lah. Macam ni kan, dia keluar Bip macam ni. Macam ni nampak? Tak nampak? Nampak dah. Jadi yang tu lah, tadi cerah sikit, boleh nampak dah tu kan. Jadi nampak dah. So install dulu. Noily boleh nanti kita sharingkan malam besok, insya-Allah. So itu saja, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Kita jumpa malam besok 7.45 malam. Kan
7:45 malam, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekejap tu ada apa tu, Taha SBY. Dia masuk link tu, cantik dah tu. Terima kasih banyak. Boleh download di situ pun boleh. Mak Nur Ibrahim, jangan macam-macam. Bunyi bip-bip nanti ingat panggil bibi. InsyaAllah. Satina Talib kami dah install. Okay, thank you. Terima kasih yang dah share tu. Mudah-mudahan Allah berkati, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.